Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Iris Internet Radio Islamic Sarawak dan juga penonton live Facebook page dan juga YouTube channel LAKMNS, bersama dengan kami Syaril dan kami Bob Suhai dalam segmen Sembang Geng Masjid. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah hari itu kami dua dapat bersama kembali dalam segmen Sembang Geng Masjid. Minggu lepas Seda terdua sihat. Minggu tu kita dua ganti balik. Yes, betul. Sepatutnya minggu lepas kita dah kupas berkenaan apa? Sifat mahmudah. Siapa? Jadi tu aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga minggu lepas mungkin banyak kesalahan lain, masalah lain ya. Jadi Alhamdulillah, InsyaAllah siri yang pertama dah selesai minggu sikit dan berkenaan dengan sifat mazmumah. Jadi minggu tu kita terus kupas ke sifat mahmudah. Jadi sifat mahmudah tu merupakan salah satu sifat yang baik. Ya, sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Jadi apa sifat mahmudah yang kau ambil dari minggu tu? Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu tu aku akan kupas, silalah kupas gila. Aku nak menyatakan ada 10 poin. Kita beri lebih sikit lah berkenaan dengan sifat terpuji. Sebenarnya sifat terpuji tu banyak lagi sebenarnya. Tapi kita ambil beberapa aja supaya benda yang boleh kita amal. Kadang-kadang bila kita banyak gila, orang susah nak ikut. Betul. Tapi bila sikit, orang mudah nak ikut dan orang mudah nak faham. Dan antaranya adalah yang pertama adalah taubat. Betul. Sebab apa aku madah taubat termasuk dalam sifat terpuji? Kerana bila kita tu dah mula salah, pergi jauh gila dengan Allah, malah banyak gila maksiat, kita terus kepada taubat. Sebab apa? Taubat tu adalah untuk kita berazam untuk meninggalkan dosa-dosa yang dah kita pula. Dan bila kita dah bertaubat tu adalah jangan pernah kita coba mengulangi kesilapan yang sama. Sebab apa? Supaya tidak mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. If kita selalu gila, okey, memanglah kita tu manusia, syik lari daripada kesilapan. Wala baik, taubat. Wala baik, taubat. Tapi mun asyik je benda sama je berulang. Hampir kita madah, hampir dah kebiasaan dengan diri kita. Syahal, Allah maafkan aku ke apa? Aku mula dosa dulu. Kan dah jadi macam kita mempermainkan hukum Allah. So sebab kita si mau dah pola baik, pola lagi salah. Pola lagi benda yang sama. So kita coba terapkan diri kita. Dah kita mula salah, kita taubat dan jangan ulang balik apa yang dah kita pola. So untuk pengetahuan kau juga, sifat taubat tu adalah benda yang Allah suka. Sebab kadang-kadang Allah tu mau kita sentiasa ada dengan Allah. Allah sih perlukan kita sebenarnya. Kita sih taubat pun Allah sih kisah. Tapi kita sebagai manusia memerlukan Allah. Tanpa Allah kita sendiri situ. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Ialah poin yang pertama taubat. Nya padat tetapi ringkas apabila dikupas. Sebab kita untuk memudahkan orang faham sebenarnya Rel. Kita nak apa orang madah? Mundah lebih gila. Dikupas tu si faham si dah guna. Betul. Okey, seterusnya yang keduanya. Poin yang kedua, kita terus jalan cepat lah. Gila-gila kita itu santai apa? Nama lagi santai, bukannya aku nak berceramah. Kita dua Sembang Geng Masjid. Okey, poin yang kedua ialah takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan takut dengan Allah tu perlu ada. Perlu ada pada setiap Muslim, mukmin. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa Allah tu adalah segala-galanya. Allah tu dah menciptakan kita. Allah dah memberi rezeki dengan kita. Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebab kita perlu ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan takut dengan Allah yang akan membuat kita lari daripada melakukan kemungkaran. Sebab kita ada perlu perasaan takut dengan Allah. And kita jangan ingat bila kita mati dah
terlepas. Oh. Saya lagi azab lepas ya. Kita jangan lupa kita ada syurga, kita ada neraka. Betul. Kita ada alam kubur. Kita ingat lepas kita mati terlepas. Dah siapa bola pagi. Oh, dah mati. Ni apa bola pagi? Saya dah orang dapat hukum rugi. Tapi kita sih tahu lepas kita mati kita akan ada alam yang seterusnya. Betul. Di mana alamnya akan kekal selama-lamanya. Jadi kita jangan lupa kita ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. So bila kita berniat baik, maka malaikat tiada catat kebaikan kita. Tapi Allah yang maha baik, bila kita maulah jahat, kita niat nak maulah jahat, Allah belum catat. Tapi sekiranya kita dah melakukannya, maka tercatatlah amalan kejahatan, keburukan kita di sebelah kiri kita Tok Rel. Sebabnya dalam kubur ada malaikat munkar dan nakir, ratib dan Atid. Kita jangan fikir pada Muhammadah saya lagi kehidupan selepas kita mati di dunia. Tapi kita ada lagi kehidupan selepas ya. Dan kehidupan selepas ialah menentukan siapa sebenarnya diri kita. Betul. Siapa sebenar kita tu di dunia. Mungkin ada orang dunia tu nampak alim. Tapi di sini kenanya masuk neraka. Betul. So banyak diceritakan dalam kisah-kisah yang masyhur. Kena ada ulama masuk neraka. Kena ada orang yang selalu mula jahat, tapi kenanya masuk surga. Sebab kita siapa lawan apa? Rahmat Allah. Kita akan terlepas sedetik pun daripada pandangan Allah, pendengaran Allah, semua. Kita akan dapat lepas. Sebab apa? Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan kita. Ni contohnya kau cipta jam. Kau cipta jam. Menjam yang rusak kau dapat sih ngecek kau sah. Siapa? Kena siapa kau yang cipta. Betul. Bila kau cipta sesuatu, mesti kau tahu apa akan masalahnya kelak. Apa problem. Yang cemia lah lah. Okey, ia adalah poin yang kedua, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang ketiga ialah mahabbah. Mahabbah tu cinta, kasih. Mahabbah tu termasuk dalam sifat terpuji kerana apa? Mengasihi Allah dan Rasul lebih dari segalanya yang lain akan melahirkan rasa cinta kepada agama. Dan apabila kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan mencintai makhluk-makhluk yang lain. Siapa makhluk-makhluk yang lain? Mak bapa, manusia yang lain, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Maka apabila kita kenal erti cinta Allah, cinta Rasul, maka kita akan mencintai apa yang ada di sekeliling kita. Kita perlu juga cinta dengan mak bapak kita. Kita mak bapak kita macam kita si lahir ya, macam ni kita nak hidup, tapi ia adalah asbabnya. Asbabnya lah. So Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang berkehendak adanya kita pada masa tu kan. Hanya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Lahirkan rasa cinta Allah dan Rasul, maka kau akan lahir dengan rasa cinta makhluk yang lain. So apa? Bila kau cinta dengan Allah dan Rasul, maka kau akan taat dengannya. Contoh, kau cinta dengan bini kau. Contoh cinta bukan contoh ke nak benar-benar bukan contoh ke bukannya contoh ke benar-benar kau cinta dengan bini kau. So apabila bini kau nyuruh kau, bang tolong beli garam, beli sih. Dia nama kita sayang, ya namanya kasih. Macamnya juga bila kita cinta dengan Allah dan Rasul, maka adalah balasan yang setimpal dengan kita kelak. Ya, poin ketiga. Yang ketiga mahabbah. Bila poin mahabbah tu, bila kau nak buka lagi skopnya besar. Sebab mahabbah tu banyak ya cinta. Bila cinta, belum lagi kita fokus dengan cinta Allah. Belum lagi kita fokus dengan cinta Nabi. Cinta keluarga lagi. Yes, banyak. Semua yang ada mahabbah. Jadi seterusnya ialah zuhud tu. Zuhud. Poin yang keempat adalah zuhud, yakni kehidupan insan mukmin yang mengekang jiwa daripada segala urusan dunia dan kesenangan dunia. So bukannya bermakna zuhud tu nak pakai baju buruk. Pakai baju bisak-bisak, jikir. No, bukan. So zuhud yang dimaksudkan adalah dunia tu ibarat dalam genggamannya. So bila dunia dalam genggaman kau, maka kau akan mendahului dunia daripada akhirat. Kau akan akhirat depan. Walaupun kau seorang yang kaya, kau banyak kereta, tapi di sini kau menggunakan harta kau. Betul. Kau infak, kau sedekah, kau hadiah, semua kau dapat balasan yang setimpal kelak. Sebab apa? Orang zuhud tu bukannya orang yang
menggunakan pakaian yang kotor, Betul. berbau busuk. No, kita jangan fikir dulu faham kita lagi. Bila zuhud tu pakai baju bisa-bisa kagak. No. Tempat Dan cantik. semestinya orang yang susah siapa jadi zuhud. Betul. Kadang-kadang orang susah tu duit dalam poket ada RM5. Pap, orang saya ada minyak. Diberinya. Kadang-kadangnya sanggup si beri orang sah. Sanggup. Sebab apa? Betul. Dia yakin dengan rezeki yang diberi Yang oleh Allah beri. Allah Subhanahu Wa Taala. And bagi aku sendiri susah nak mencapai Umar Datik step yang kita bola tu nak dah tinggal RM10 beri. Mampu sih kau. Si semua orang mampu sebenarnya Rel. Sebab apa tu perlukan latihan. Bila kita dapat yakin, bila kita dah yakin benar-benar, maka kita akan dapat pola semua ya. Betul. Bantu orang tanpa minta balasan. Yes. Bantu orang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Bantu orang tanpa minta apa nama dah? Tanpa untuk bermegah-megah. Aku kat belanjanya makan. Yes. Aku kat belanjanya minum deh. Tanpa dipadah lah. Tanpa dipadah. Lebih baik benda ya. Sebab apa? Takut menjadikan amalannya sia-sia. Yalah. Zuhud lah kan, sikit berkenaan zuhud. Okey, seterusnya ya adalah zuhud. Sifat zuhud. Sifat zuhud. Ya, orang ada zuhud tu mun dikupas panjang ke tak mau sehari. Panjang je lah sebenarnya. Panjang. Tapi kita mau benda tu supaya orang faham. Yes. Nyapun apa dah. Sikit je. Sebelum banyak-banyak supaya benda tu kita boleh jadikan amalan. Yes. Takut bila kita pergi jauh, dah merapu gila je tu. Panjang gila jadinya. Takut kita dua tu mudah lebih gila. Mudah je nak merapu. Dua tu siapa dia beri sejam 2 jam habis sudah. Tapi kita sih minta sejam 2 jam. InsyaAllah cukup sekadar untuk difahami peringatan. So dan nasihat. peringatan tu sebenarnya bukan untuk orang lain Joel, untuk diri kita. Sebenarnya aku kakak tu nak aku kata untuk aku pun. Sama. Kadang-kadang semua benda yang aku kelakar aku dapat pola kadang-kadang. Betul. So aku simak jadi apa dah orang yang membelakangi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita jadi orang yang sentiasa dapat follow apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dah diajarkan Allah dengan Nabi yang kita follow. Yes, betul. Tinggalkan kemungkaran dan polalah kebaikan. InsyaAllah. Jadi seterusnya sebelum kami dok berehat, tips yang kelima. Bukannya tips. Sifat yang kelima. Dipindah. Sifat yang kelima adalah sabar. Sabar tadi. So berkenaan dengan sifat sabar. So kita pergi ke sifat sabar, kita rest kejap lah. Okey, berkenaan dengan sifat sabar ialah perasaan memujuk jiwa dengan keimanan dan merangkumi sabar atas ketaatan dan juga sabar dalam menjauhi maksiat. So sabar tu bukan hanya fokusnya dengan maksiat, tapi dalam semua hal apa-apa je yang kita pola kita memerlukan sabar. Sebab apa aku ada macam Ariel? Kau nak solat, mun kau si sabar, apa akan jadi dengan solat kau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada situ tu. Ibaratnya macamnya saya dah tahu maknina, bacaan dah tulang langgang, Bismillahirrahmanirrahim, dolin, habis. So kita nangga rukun-rukun yang ada di dalam solat, Al-Fatihah terutamanya sekali. So bacaannya biarlah betul-betul. So ya kau dah sabar tu bukannya berkenaan dengan maksiat saja. Sabar tu kau mendidik jiwa kau. Bersabar dalam melakukan apa-apa juga hal. Apa perkara. Solat, kau puasa kau nak sabar. Betul. Mung kau sabar pecah puasa. Cerita. Banyak tempat boleh pecah puasa gitu. Lambin. Dalam kereta. Sini-sini. Jangan cerita. Yalah Cik. So banyak tempat yang kita boleh letakkan sabar tu. So bukannya fokus dengan maksiat, tapi maksiat tu adalah skop yang besar. Maksiat tu barat pola salah Allah pun maksiat. Pola salah dengan manusia pun maksiat. Sebab apa? Maksiat tu lebih baik kita tinggalkan. Tinggalkan walaupun sekecil-kecil maksiat. Memanglah kita tu kadang-kadang siapa jaga mata sepenuhnya, kita siapa jaga lidah sepenuhnya, kita siapa jaga lisan sepenuhnya. Lagi-lagi mata tu utamanya. Kadang bila kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka kadang kita menyukainya. Apabila kita menyukainya, maka datanglah dosa untuk diri kita, ialah sabar. So nasihat aku, sabarlah, bersabarlah dalam
melakukan apa-apa hal. Sabar tu umpama kita mula kerja mula kerja. Tapi kita beza mun orang mula kerja sabar. Pelik rasa. Bila sabar, insya-Allah. Bila sabar, ada lagi kita minta dengan Allah. Sabar tu bukan sekadar sabar nak. Sabar, ya Allah, didik jiwa aku untuk sabar. Didik jiwa aku untuk selalu tenang. Sabarlah. Mungkin kita sabar, kita akan tenang. Betul. So, bila kita sabar, insya-Allah segala urusan hal dunia kita akan mudah dilalui. Macam aja dengan urusan akhirat kita. So, kita di dunia tu kita bercucuk tanam dan di akhirat kelak kita menuai hasilnya. Okey. Jadi alhamdulillah, jadi kita ada 5 sifat yang dah di share. Dah di-share sikitlah. Iaitu taubat, takut akan Allah, mahabbah, zuhud dan juga sabar. Jadi baiklah para penonton sekalian, para pendengar Iris dan juga penonton live Facebook LAKMNS dan juga YouTube channel LAKMNS. Lepas official tu lah. Yes. Lepas tu kami akan sambung segmen kita sambung balik. Segmen tu adalah siri kedua. Siri kedua. Daripada anak sebelum tu dia. Ya, ada siri pertama dan tu ada siri kedua. Jadi jangan lupa kembalikan kami dan lepas tu jangan lupa di segmen Sembang Geng Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami dua dalam segmen Sembang Geng Masjid. Boleh pergi ke YouTube, boleh pergi ke Facebook LKMNS, boleh pergi mun nak dengar dalam Iris, boleh download app Iris dalam App Store dan juga Play Store. Dua-dua ada. Boleh download dari sini. Jadi Bob, kita teruskan dengan sambungan sifat terpuji mahmudah. Jadi apa yang sifat yang seterusnya, Bang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang seterusnya adalah syukur. Teringat lagu kita. Lagu teringat lagu kita aja kau. Saya dah tahu lagu kita. Saya tahu. Aku kan insya-Allah kau tahu. Tapi okey, kita pergi ke poin seterusnya adalah syukur. So, apa-apa aja kita bola tahu lah. Sentiasa syukur. Dapat banyak kah? Dapat sikit kah? Syukur. Dapat kurang kah? Dapat lebih kah? Syukur. Sikit banyak sama ya lah, kurang lebih. Lebih kurang macam ya lah. Kau pernah sih dengar video tu? Syukur. Tapi kita semua lah benda nak. Kita aja pakai kita. Depannya aja, tak maknya. So, apa-apa pun kita kena syukur. Kadang-kadang ada orang dikurniakan anak yang banyak. Yes. Tapi si banyak duit. Betul. Tapi kena syukur. Ada orang kaya-kaya tapi tidak dikurniakan anak. Macamnya bagi aku kadang-kadang orang banyak stres. Aku faham. Mungkin aku melalui benda yang sama. Mungkin aku melalui apa yang dia rasa. Betul. Contohnya orang yang ada anak. Okay, kita beri contoh ya. So, tu bukan aku nak marah siapa-siapa. Tapi untuk peringatan dan pengajaran sama-sama. Orang yang ada anak, so nasihat aku perbanyakkanlah solat hajat, minta usaha ikhtiar. So mungkin kadang-kadang kita sedar sebenarnya banyak nikmat yang Allah dah berikan kau. Betul. Tapi mungkin 10 tahun 20 tahun if kau mengandungkan anak pada masa kau kena syukur walaupun seorang. Betul. Daripada ada orang ada anak sampai ke ujung. Betul. Ada yang ada orang sampai anak sampai ke ujung. Tapi janganlah kita jadikan benda suatu dah pakai kita sangka buruk dengan Allah. Jangan jadikan benda satu sangkaan buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang Allah beri tu, semua yang Allah kurnia tu, semuanya ada sebab real. Allah akan beri sesuatu sia-sia. Betul. Ada orang ni siapa ada doa tapi dia masih dapat bersyukur. Sebab apa? Sebab yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu sihat dah cukup syukur. Betul. Ada orang ada tangan. Ada orang sudah tangan. Ada orang sudah tangan. Berapa banyak orang ada tangan tapi siapa menggunakan tangan? Betul. Berapa orang ada mulut tapi siapa menggunakan mulut? Betul. Berapa orang banyak ada lidah tapi siapa menggunakan lidah? Betul.
Tangga kau nikmat. So apabila kita menerima sesuatu, kita kena syukur Rel. Kena syukur. So kadang-kadang ujian pun menimpa aku Rel. Kadang ujian pun aku terima, kau pun terima ujian. Betul. Ni dah kita tok wadah kita tok senang hari-hari. Si hari nak senang. Kadang-kadang ada orang Ada rezeki. terima hari tok, esok dah habis. Yes. Sebab apa? Komitmennya banyak, Betul. tanggungannya banyak, tapi sebabnya syukur, sebabnya yakin, kenanya boleh survive. Betul. Kalau Angga cak contoh orang tua kita dulu-dulu. Oh, Anak sampai 10-12 orang. Ada kalau anak ni makan? saya dah. Sebab apa? Yakin nanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mak bapak kita tu lebih rela ikat perut si makan. Sial, beri anak makan dulu. Lebih rela nak anak makan. Kita lagi kecil, kita situ apa? Mak bapak ada duit kah? Saya ada duit kah? Batik. Mau ikan sapi, mau ikan tadi, so semua kau mau. Oh, Tapi masalah lah orang tua kita nangga. So bila kita dah ada keluarga sendiri baru kita faham. betul. Bila kita dah ada rumah sendiri, kita ada kereta sendiri, kita ada komitmen kita sendiri, Ya, rasa. baru kita faham. Ya, betul rasa orang tua kita. Kehidupan tu si semudah yang kau sangka. Betul. Duit yang banyak si semestinya kau senang. Betul. Kadang-kadang ada orang gaji 10,000 masih cukup. Oh, Sebab apa? Tanggungannya banyak. betul. Tapi yang kita harapkan adalah keberkatan. Keberkatan dalam rezeki kita. So, apa-apa yang kita terima, syukur. Sihat, syukur. Kita diberi sakit pun kadang kita perlu syukur. Sebab apa? Sakit tu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya syukur lah. Ya adalah sifat syukur. Jadi syukur. orang di luar sini sentiasa dah bersyukur. Syukur. Orang di luar. Orang di luar tu mendapat sentiasa ada sifat syukur dalam kehidupan kita. Wa imma dapat sikit kah, dapat banyak kah, Syukur. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi seterusnya ialah sifat yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas dan benar. Okey. Ikhlas dan benar tu adalah untuk mencapai tingkatan ikhlas ini amat dituntut untuk mematahkan dorongan hawa nafsu dan kasih akan dunia. So setiap apa yang kau bola, kau kena ikhlas. Memang kau tahu bila masa kau ikhlas. Orang lain siapa baca kau ikhlas. Aku ikhlas bah. Aku ikhlas. Kadang-kadang si pasan. Kadang-kadang mulut kau dah aku ikhlas. Tapi dalam hati kau Si ikhlas. ya rahsia kau dengan Allah. Bagus lagi. Boy sebut bah kau nak beri je. Diam aja. Kau beri bah. Aku kat belanjanya makan dia, aku kat belanjanya minum. Hilanglah ikhlasnya. Hilang. Karena kita mengharapkan pujian daripada orang. Bila kita mengharapkan pujian daripada orang, maka ikhlas jadi macam sia-sia lah. Sia-sia. Tapi kita sih tahu macam ni ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita solat pun sebenarnya juga. Aku tak sebenarnya suka kaitkan apa-apa ya dengan solat. Sebab apa? Solat tu yang merangkumi semua sebenarnya kan. Kau sabar, solat, kau taubat, solat, takut akan Allah, solat, mahabbah, solat, tangga kau. Semua solat. Semuanya ada kaitan. Sebab aku banyak kaitkan contoh-contoh yang aku beri, aku banyak kaitkan dengan solat. Sebab apa? Solat tu boleh dikatakan merangkumi semua. Okay, solat tu adalah tiang agama. Pernah dengar? Pernah. So solat tu adalah tiang agama. Okay, tiang berdiri. Ada tapak aja pun si guna. Betul. Si ada tiang. Ya, tapaknya apa? Tapaknya adalah iman. Okay, iman. So bila imannya dah kuat, ada lagi tiang makin kuat lah rumah ya. Betul. Kadang-kadang ada tiang aja. Tapi tapak saya dah. Tapak saya dah. Si jadi juga rumah. Didinya. Si kuat aja. Pasang kau macam aja rumah tanpa dipasak ke dalam. Pasang aja. Pop betul kau nikah. Patah kecil rumah. So macam ni lah. Ikhlas dan benar tu bagi aku kita perlu ikhlaskan selalu. Betul. Apa yang kita cuba buat. Dan sebenarnya aku dah kita perlu latihan hati. Betul. Didik hati, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Sebab apa? Ya boleh apa dah mengurangkan rasa sakit hati kita tu. Betul. Manusia tu kebanyakannya banyak masalah hati sebenarnya. Banyak dengki dengan orang, banyak si suka dengan orang. Orang dapat tu kita dengki, orang kita pun si suka. Orang si bola pun salah juga. Bola salah, si bola pun salah. Yalah manusia. Okey. Jadi ya sifat yang ketujuh iaitu ikhlas dan benar. Ya. Jadi sentiasalah berbuat perkara yang dengan ikhlas. Ikhlas. Apa-apa je kau boleh insya-Allah. Ikhlas. Kau coba didik kau supaya ikhlas. Insya-Allah. Jadi yang seterusnya ialah Tawakal. Tawakal. Ya. Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kau berazam, setelah kau berdoa, setelah kau berusaha.
Jadi so apa-apa yang kau boleh, tawakal tu ala Allah. Sebab apa? Sebab apa yang kita boleh tu usaha. Betul. Okay, kau usaha. Kayak kau tawakal, dapat dapat, kau kena terima. Kau dah doa 10 kali 10 malam, siang, malam, pagi, petang doa, Allah sih beri. Kayak kau tawakal, kau syukur, alhamdulillah. Tapi apabila kau doa, last kau sia tawakal. Bila Allah sih kurniakan, maka kau dah bersangka buruk dengan Allah. Jadi bertawakallah Kepada setelah kau mula usaha, kau telah berazam, kau dah berdoa, maka lepasnya kau kena lah bertawakal. Doa aja kau si jadi, kau si tawakal. Betul. Usaha aja kau bola si jadi, mesti ada tawakal. Betul. So sebab apa? Tawakal ialah menentukan sama ada kau terima ataupun kau si terima. Okay. Jadi ia adalah sifat tawakal. Jadi yang seterusnya ialah yang Redha. Sembilan. Redha. Redha dengan qada Allah. Okey, segala ketentuan Allah sama ada baik atau buruk diterima dengan syukur dan sabar. Bagi aku benda tu hampir semua benda yang poin yang aku dah kata tu yang berkait-kait. Betul. Berkait-kait sebab apa? Sebab aku mana dek, kadang bila kita malah kebaikan, okey, kau sedekah satu pahala. Kau ikhlas Satu satu pahala dah. Betul. Lekat ya, kau dah siap duit, kau sedekah lagi pahala. Kayak kau tawakal lagi, insya-Allah kau yakin akan ada rezeki daripada Allah. So berapa banyak sebab aku ada benda tu Allah tu si jahat real. Betul. Allah tu maha baik. Allah tu kasihkan kita. Allah. Kadang-kadang bagi akulah, kadang-kadang kita tu nak bila bangun tidur, susahkah kita nak ucapkan syukur dengan Allah? Betul. Susahkah kita nak ucap alhamdulillah dengan Allah? Betul. Susahkah? Rasa aku sih susah benda ya. Susah. Tapi kadang-kadang bila kita bangun, Nak handphone dulu. angkat handphone, ada si WhatsApp, ada si bos hantar WhatsApp ke apa kan, takut, Mesti langgar grup, ngua dulu. Lupa kayak sembahyang subuh akhir. Betul. Bangun dah awal lah, kau 5. Bangun dah kau 5 nangka WhatsApp. Orang azan masih main WhatsApp. Dah nak kata alang kau 6. Kah dah kau 6, kau nak mandi ki? Sebab apa kau mandi? Kau nak tunggu je. Kau situ je, siap kau mandi kali. Lalu sembahyang subuh. Kira macam ni lah. So jadi mudah redha. Kira lah redha, belajar redha. Sentiasa redha. Sentiasa redha. Okay. So macam ni lah. Terima aja. Apa-apa yang diberi dengan Allah, redha. Terima je hakikat. Ya, insya-Allah. Jadi yang seterusnya selepas kita sifat redha tu, yang paling akhir ialah sentiasa Mengingati mati. Lepas kita redha segala perbuatan kita redha redha dengan kehidupan kita, yang paling akhir adalah kita sentiasa ingatkan mati. Ingatkan mati. Sebab apa ingatkan mati? Kau kaya, kau miskin, kau kurus, kau gemuk, kau kurus, kau handsome, semualah apa-apa pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. So apabila dikatakan mati, bila kau dah mati, maka terputuslah segala amal-amal kau terputuslah roh dengan jasad kau. Okey, terputuslah roh dengan jasad kau. Saya dah pagi dah kau dapat pola. Sehingga kan dalam Quran Allah madah apa? Ada manusia tu yang hendak dihidupkan semula ke dunia untuknya melakukan apa? Ibadah dengan Allah. Yang menyesal waktu dunia nya simuk ibadah, nya simuk lah baik, nya simuk menyantuni orang lain, macam-macam. So masa saya dah siap lagi dah peluang masa saya. Sebab apa? Masa saya kau dah diadili dan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. So mengingati mati tu adalah penting. So kata Imam Ghazali, mesti silap aku salah minta maaf. Benda yang paling dekat kau matilah. Betul. Mati. Kau sih tahu, esok kau hidup kau mati. Lepas tu duduk macam tu mati. Angkat mati. Tapi harap kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Kita sih minta kita mati dalam keadaan yang tidak baik. So aku doakan semua pendengar, penonton, termasuk diri aku sendiri, penonton, semua harap kita sentiasa mengingati mati dan moga-moga kita semua
mati dalam keadaan husnul khatimah, Yes, betul. mati dalam keadaan yang baik. Baik. Jadi untuk mengganti mati tu aku sebelum kupas panjang-panjang, aku rasa semua dah sedia maklum, semua faham berkenaan dengan mati. So aku nak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada satu segumpal darah, yakni hati. Sekiranya baik maka baiklah keseluruhannya, dan apabila sekiranya buruk maka buruklah keseluruhannya. Dan moga-moga kita semua tu mempunyai hati-hati yang baik. Moga kita semua tu mempunyai hati-hati yang bersih. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan- Jadi Alhamdulillah selesai untuk sifat Mudah dan orang siri kedua. Siri tu. kedua. Alhamdulillah selesai juga untuk siri pertama dan siri kedua. Jadi para penonton sekalian yang berada di luar Nun, Ya. semoga kita orang sentiasa dapat ambil apa yang telah di-share oleh saudara Pop Suhail. And benda tu untuk kita dua juga sebenarnya kan. Ya, untuk kami dua juga. bukanlah Kami dua saya dah beri tajuk apa nak dicerita kami dua. Dan satu kata Nabi, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. So jadi kita sampaikan benda yang baik-baik. Yes, betul. Moga-moga apa yang aku sampaikan menjadi amal untuk diri aku juga. Betul. Sampai kelak. So selagi mana kita mengamalkan apa yang aku share, maka aku mendapat saham yang sama. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Lain sikit tak sama tadi tu. lain. Lain tau. Macam apa dah. Ya Allah. Kita tu hendak mula-mula taubat. Lasas ngati mati. Nya macam dah macam ni orang dah Biasa nguang-nguang. selalu nguang-nguang nak pelik-pelik nak. Tu Cun kena sifat memudah. Mengingat kita mati. So Ingat mati, redha, Allah, tawakal, sabar, semua. zuhud, semualah. semua perlu ada dalam diri kita. Ya, orang pula dalam kehidupan kita mesti ada benda ya kita macam ni orang ada sik tenteram. Betul. Tentang. Maka kita jangan ingat juga orang yang jahil-jahil di luar Nun. Kita jangan ingat dalam hati sidak ada rasa nak bertaubat. Betul. Ada sebenarnya, tapi mungkin sidak belum ada guide, belum ada jalan. Tapi insyaAllah kita doakan supaya semua orang sama ada Amin. di sini yang berada nak. Amin. Moga-moga senantiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jadi baiklah para penonton dan pendengar Facebook Live. Facebook Live. Dan YouTube channel LAKMNS dan juga para pendengar Iris Radio Internet Islamic Sarawak. Sampai naya terbalik. Sial, benda biasa. Kita tak biasa. manusia lupa. Okey. Jadi sebelum kami doa menutup, jadi jangan lupa Pada minggu tu pada minggu tu 26 Ogos hari Jumaat di Masjid Jami' Negeri Sarawak ada kuliah maghrib istimewa tu. istimewa bersama dengan Ustaz Rozi Rejab. InsyaAllah beliau akan mengupaskan tajuk Syekh berkenaan dengan halal dan thayyib, cabaran dan penyelesaian. Jadi semua mungkin tak orang nak dengar tajuk tu kelak boleh pergi ke Masjid Jami' Negeri Sarawak. Datang kami. Datang aja kami. InsyaAllah. Jadi sebelum kami doa mengakhiri segmen kami doa hari tu, jadi wang beri sedikit nasihat untuk orang di luar Nun. InsyaAllah. So aku rasa nasihatnya dah banyak dah tadi. Banyak. So nasihat akhir lah, nasihat akhir dalam segmen kita doa. Bagi aku hari tu nasihat akhir tu adalah untuk aku sendiri. Moga-moga aku dan semua orang Amin. dapat sentiasa melakukan kebaikan. Yes. Okey. Dapat melakukan segala kebaikan. Kadang-kadang memang kita sedar kita melakukan dosa. Betul. Tapi kita cuba lagi pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. So jangan sangka buruk dengan Allah, sentiasa sangka baik dengan Allah. Betul. Dan juga banyak juga berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa berbuat baik dengan semua makhluk. Amin insyaallah. Amin insyaAllah. Jadi baiklah para penonton sekalian. Aku tahu betul
Dah cemburu dah tu. Dah cemburu dah waktu. Kau juga aku bingung. Aku fikir ada lagi Dah, yang dah. saya disebut dua hari Cuk tu. aja. Cuk aja. Jadi jangan lupa saksikan segmen kami dua Sembang Geng Masjid setiap hari Khamis orang Bisa jam Khamis. 2 petang di YouTube, Di Facebook. InsyaAllah mesti ada apa-apa halangan nak kira. Mesti ada apa halangan, insyaAllah kita akan bersiar setiap minggu lah. Yes. Tapi andai ada apa-apa Andai minta ada- maaf. minta maaf kami dua. Yang siapat kami dua Komit. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang Pada dengan hari padi yang yang sama, sama, jam yang sama. InsyaAllah akan kami dua kupaskan tajuk-tajuk yang lain. Lain lagi, insyaAllah. Akan kami dua akan share apa lagi yang akan kami dua share. Apa yang kami tahu lah. Apa yang kami dua tahu insyaAllah. Jadi insyaAllah setakat tu untuk segmen kami dua insyaAllah bersama dengan kami Syaril. Sama dengan kami Bob Suhail. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang Nang stay. steady.